وآلهم وذرياتهم وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام، وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإلى سيدنا الإمام أبي عباس سيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي، وإلى سيدنا الإمام أبي عباس المرسي، وإلى سيدنا الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندري، وإلى سيدنا الإمام محمد بن محمد الغزالي الطوسي رضي الله عنه، وإلى جميع سلسلة الشاذلية، وإلى جميع طرق الصوفية، وإلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم فروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Ayyuhal Walad, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muhasabahlah diri kalian sebelum kamu dimuhasabahkan. Yani i'mal anfusakum biziyadati salihah. Nah, jadi maknanya hasibu anfusakum sini adalah dengan bermaksud melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabla an tuhasabu, ini sebelum kamu dihisab di akhirat. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amalan kamu sebelum amalan tersebut ditimbang di akhirat. Makna ini adalah suruhan untuk kita bermuhasabah dan untuk kita bermuraqabah kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa sahaja yang kita lakukan dan apa kita perbuat. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, kata Sayyiduna Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam, man dhanna annahu bidunil jahdi yasil. Man dhanna ay ijtahad, man dhanna ay i'taqad. Sesiapa yang menyangka ataupun beriktikad bahawa bidunil jahdi yasil, tanpa dia berusaha untuk bermujahadah di jalan amal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dia akan sampai, fa huwa mutamannin. Mutamannin di sini dengan makna boleh jadi dengan makna dia ni orang yang hanya bercita-cita sahaja tetapi tidak akan mendapatkan hasil. Ini tamanni. Ataupun mutamannin dengan makna fahuwa maqtu'un, laisa biwasil. Maksud dia terputus, tidak sampai. Juga boleh makna tersebut. Begitu juga boleh ditafsirkan dengan maka orang ni orang yang rugi, khusran wa ahmaq, dan bodoh. Faham? Ini kerana tidak akan sampai seorang tadi melainkan dengan mujahadah. Lepas itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jahadu fina, yani mesti bermujahadah, mesti amal, barulah akan sampai. Allah Ta'ala telah meletakkan jalan untuk sampai kepada cara untuk sampai kepada jalan kami adalah dengan cara bermujahadah. Maksudnya mesti dengan amal untuk dapatkan apa yang dianugerahkan oleh Allah. Maka kerana itu, man dhanna annahu bidunil jahdi yasil fahuwa mutamannin. Jadi orang ni orang yang berharap ataupun bercita-cita tetapi tidak melaksanakan. Dan ini termasuk dalam nau' tamak. Tamak dengan kelebihan tetapi tidak melaksanakan haknya.
Mutamannin jadi kita sebut tadi ada dengan makna dalam kamus disebut maqtu', laisa biwasil. Yang ini terputus, tidak sampai. Boleh jadi juga dengan makna qusran dan dengan makna ahmaq, dengan makna bodoh. Wa man dhanna annahu bi badlil jahdi yasil fahuwa muta'annin. Dan siapa yang menyangka pula bahawa dengan usahanya yang sungguh-sungguh itu maka dia akan sampai, fahuwa muta'annin ay mut'ibun fil amal. Muta'annin maksudnya ni orang akan letih dalam amalannya, dia tak akan sampai juga. Kenapa? Karena kesemuanya berharap dengan diri sendiri. Tadi yang tidak beramal mutamannin, karena dia orang panggil apa, terlalu bercita-cita tinggi. Yang kedua, mengharapkan pula dengan amal. Karena kita sampai bukan dengan amal, sampai dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tidak sampai kepada Allah melainkan dengan Allah. Lepas tu bila kita baca dalam wirid zikir yang disebut oleh para ulama, bismillah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah. Kenapa disebut macam tu? Karena maksudnya bukan dengan amal kita. Kita semua dengan Allah. Maksudnya bukan dengan apa yang kita lakukan. Saya dengan solat saya dengan zakat saya dengan puasa saya dengan amalan-amalan saya buat baru saya sampai. Tak, semua tu tidak akan memberi apa faedah dan mut'ib. Kamu akan letih dengan amalan kamu tak akan sampai. Tamam? Yang sampai adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, melaksanakan amal kerana diarahkan oleh Allah dan kemudian menyerahkan segalanya kepada Allah. Hada ainut tawakkul. Ini adalah ain tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tamam? Ini menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu yang disebut, kata semalam kita sebut, ada seorang di kalangan wali Allah Ta'ala telah dilihat oleh seorang lagi wali bahawa dia telah dicatat sebagai syaqi, catat sebagai orang yang celaka di akhirat. Dalam lauh mahfuz telah dicatat dengan kecelakaan. Maksudnya dia telah dicatat sebagai orang yang tidak akan bahagia. Maka kata dia, ra'aituka fil lauhi syaqiyan. Saya melihat kamu dalam lauh mahfuz dicatat sebagai orang yang celaka. Maka kata hamba tersebut, wali tersebut jawab, dia kata, inni ra'aituhu muz 40 sana. Aku telah melihat itu lebih dulu lagi pada kamu. 40 tahun lepas lagi aku dah tengok dah. Aku termasuk minal ashqiya, termasuk orang-orang yang celaka. Lakin khuliqna lil ibadah. Tapi kami dijadikan untuk ibadah. Falaisa lana illa al ibadah. Tidak ada benda lain melainkan kami beramal sahaja dengan perkara tersebut. Kami bukan ada hak untuk nak tentukan kami ni adakah bahagia ataupun celaka. Yang tentukan dari Allah. Yang ditentu kepada kita adalah untuk yang dituntut kepada kita adalah untuk kita beribadah kepada Allah. Kita menyembah Allah Ta'ala, menyerahkan kepada Allah, bukan menentukan perjalanan kita. Kita bukan tahu kita nak ke mana. Yang kita tahu, kata Nabi SAW diutus dan menyebutkan mana yang kena buat, mana yang jangan dibuat. Mana yang kamu tempuh, mana yang jangan kamu tempuhi. Selesai. Lakukan apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang, maka serahkan seterusnya kepada Allah. Karena penerimaan daripada Allah. Itu disebut oleh Nabi, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku hanya membahagikan saja, memberikan hakikatnya Allah. Itu orang yang berharap dengan diri dia tak akan sampai. Orang yang tidak langsung melaksanakan amal juga tidak akan sampai. Yang sampai siapa? Yang menyerahkan seluruhnya kepada Allah dan dia i'qil wa tawakkal. Ini disebut oleh Nabi SAW. I'qil wa tawakkal. Ikat kuda kamu, kemudian tawakal kepada Allah. Jadi maknanya kena amal. Maksudnya kalau kata, walaupun hadis tadi pada sudut kereta kita, kenderaan kita, kita kena tutup kunci dan kemudian tawakal kepada Allah. Makna yang lebih mendalam lagi daripada itu, amal kemudian tawakal. I'qil dengan makna if'al, maksudnya lakukan amal, wa tawakkal, kemudian kamu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan kamu beramal kemudian kamu rasa Allah wajib bagi kepada saya dengan amalan yang saya buat ni begini-begini. Ini amalan orang yang sombong kerana dia meletakkan syarat kepada Allah. Kita tahu amalan ni kalau dibuat begini dia punya pahala dia. Kenapa Nabi sebut macam tu? Meraihkan dhaifnya jiwa insan. Manusia ni dhaif. Dia suka tahu, nak kena tahu benda apa yang dia buat ni apa dia akan dapat. Dan berapa ramai orang yang disebabkan kerana
bila dengar amalan-amalan sunat dibuat begini akan dapat begini, maka dia akan tumpu sungguh-sungguh. Tapi amalan wajib dia abaikan. Kerana dia ingat dengan amalan wajib tadi sebab disebut oleh Nabi dalam hadis, ni disuruh buat, ni wajib jangan tinggalkan. Tapi tak sebut kalau kamu buat macam ni dapat macam ni. Padahal dalam hadis dah sebut dah. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ada seorang lelaki datang, bukan seorang sahabat datang jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan yang boleh menyebabkan aku boleh masuk syurga? Maka Rasulullah pun maklumkan ini amalan yang wajib. Kata dia, aku akan lakukan begini dan aku tidak akan tambah sikit pun. Dan Nabi kata apa? Lepas lelaki itu balik, sahabat tadi balik, Nabi kata, aflah wa in sadaq. Dia akan berjaya kalau dia benar dengan apa yang dia ucapkan tadi. Maksudnya kalau dia berpada dengan wajib sahaja dan dia bersungguh dengan perkara yang wajib tadi, dia akan sampai kepada Allah Ta'ala. Ramai yang tertipu bila mana dia melebihkan yang sunat, meninggalkan yang wajib, dan mengabaikan perkara yang sepatutnya dia lakukan. Tamam. Jadi sebab tu perlu kepada guru untuk menjelaskan kepada murid mana yang utama dan mana yang kurang utama, mana yang paling utama, mana yang utama dan mana yang tidak utama. Jadi kena ada pembahagian dan juga kedudukan tersebut, barulah seorang tadi akan terarah kehidupan dia tadi kepada yang lebih utama. Wa qala al-Hasan rahimahullah, kata Imam Hasan rahimahullah, Hasan di sini Hasanul Basri. Al-Hasan idza utliqa fa huwa Hasanul Basri. Hasan kalau diitlakkan macam tu maka dia Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, tanpa perlu sebut Al-Basri. Kerana Sayyidina Hasan kalau bin Ibn Ali, maka nama beliau akan disebut dengan Al-Hasan Ibn Ali. Dia tak akan sebut dengan Hasan sahaja macam tu. Al-Hasan Hasanul Basri radhiyallahu anhu. Tamam. Ada satu faedah tadi kita baca dalam Hayat Hayawan Kubra. Apa dia dalam Hayat Hayawan Kubra dia sebut? Tengok. Nama apa? Kullu minas salihin. Ayuna. Ini ayatnya. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi satu hari dia kata kepada, dia dengar Yahya bin Ya'mur. Yahya bin Ya'mur seorang ulama, dan Yahya bin Ya'mur ni termasuk, kata Ibnu Khallikan, sebagai salah seorang daripada Syiah pada zaman dahulu, tapi Syiah awal dia panggil. Syiatul awal. Syiatul awal maksudnya orang yang menyokong Sayyidina Ali tapi tidak mencela para sahabat Nabi. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Ad-Damiri dalam Hayat Hayawan Kubra. Kemudian Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi dengar cerita, kata Yahya bin Ya'mur menyebut bahawa Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain adalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak setuju. Tak setuju sebab apa? Sebab dia pegang dengan pandangan anak, kalau keturunan ni daripada anak lelaki. Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain daripada Sayyidatina Fatimah. Jadi dia mana boleh kira keturunan. Jadi dipanggil Yahya bin Ya'mur daripada Syam waktu tu, dibawa jemput, mari jumpa dengan Hajjaj. Dan makruf dah kalau jumpa Hajjaj ni dua je. Sama ada lepas keluar ataupun mati. Dua. Dua aja kalau jumpa dengan dia. Bila jumpa dengan Yahya bin Ya'mur, Yahya bin Ya'mur jumpa dengan Hasanul Basri, Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi tanya kat dia. Dia kata, wahai Yahya, saya dengar kamu sebut Hasan dan Husain adalah cucu Nabi. Betul? Dia kata, ya, saya sebut. Dari mana dalil kamu sebut benda tu? Bagi kepada saya satu dalil yang kuat daripada Quran ya, bahawa dia cucu Nabi. Kalau dia bukan cucu Nabi, kamu tak akan keluar dengan selamat. Dia kata, kamu akan mati. Okey, baik. Dia kata, kalau saya boleh jawab, saya ni jaminan untuk saya selamat keluar. Dia kata, ya, kalau kamu boleh jawab, saya akan keluarkan kamu. Maksud kamu akan dapat kebaikan. Bukti dia kata dia dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am. Ajaib ayat, masya-Allah. Sebut apa? Ini jawapan juga kepada orang yang menafikan keturunan Nabi daripada Sayyidatina Fatimah. Ada yang kata Sayyidatina Fatimah macam mana boleh kira sebagai keturunan? Padahal yang tu adalah
anak lelaki, anak-anak perempuan. Walaupun ada yang menjawab kata Nabi menyebutkan perkara tersebut, satu tak ini nak dengan Quran. Ini dalam Quran ada dalil. Quran dan surah Al-An'am ayat 84 dan juga 85. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Kita baca ayat 83. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Tadi ayat apa tadi? Ayat 83 dengan ayat 85 kan? Baik. Wa wahabna ayat 84. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Dan kami kurniakan kepada Nabi Ibrahim siapa? Anaknya Ishaq dan dengan Ya'qub. Ya'qub dikira sebagai apa? Sebagai anugerah juga kepada Sayyidina Ibrahim. Kullan hadaina. Dan kedua-duanya daripada mereka diberikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl. Dan Nabi Nuh juga telah kami beri petunjuk dahulu sebelum itu. Wa min zurriyatihi. Dan daripada keturunannya. Nya tu kembali kepada siapa? Wa min zurriyatihi. Min zurriyatihi yakni Ibrahim alaihissalam. Sebahagian kata wa min zurriyatihi yakni min zurriyati Nuh. Tak, yang kuatnya min zurriyati Ibrahim. Wa min zurriyatihi, dan di antara zuriatnya Nabi Ibrahim itu apa dia? Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi itu semua nama nabi-nabi yang merupakan keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lepas Nabi Ibrahim digelar Abul Anbiya. Karena semua daripada keturunannya. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun dalam Quran. Wa kadzalika najzil muhsinin. Kemudian disebut apa? Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Dan juga daripada keturunannya juga siapa dia? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Baik. Kata Sayyidina Yahya bin Amr. Nak tanya, man kana abu li Musa? Li Isa? Isa laisa lahu abu. Laisa lahu abun. Isa tak ada abu, tak ada bapa. Ada mak saja, tapi dia dikira sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Isa dikira keturunan Nabi Ibrahim, bagaimana Sayyidina Husain dengan Sayyidina Hasan tidak boleh dikira sebagai keturunan Nabi walaupun dia lahir daripada belah mak? Quran sebut Nabi Isa keturunan Nabi Ibrahim. Senyap tu Hajjah. Dia kata, aku baca ayat tu, tapi kenapa aku tak faham yang kamu faham? Ajaib, masya-Allah ayat ni. Nah, aku baca ayat tu kata dia. Dan Hajjah Yusuf As-Saqafi hafal Quran. Nah, hafal Quran dan kuat hafalannya. Macam mana aku tak jumpa ayat tadi? Dan dilepaskan Yahya ibn Ya'mur daripada sebab tersebut. Itu faedah yang kita boleh ambil pada hari ini. Saya sekarang sedang kumpul kitab. Saya tulis satu kitab kenaan dengan mujarrabat dan juga fawaid daripada hayat hayawan kubra. Banyak fawaid dalam tu, masya-Allah. Ada satu petikan dalam hayat hayawan kubra, diceritakan sirah Nabi dalam satu muka surat saja. Sirah Nabi dalam satu muka surat. Kata qala ahlut tarikh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida amu fil, tahun ini jadi apa, tahun ini jadi apa, tahun ini sampai Nabi wafat. Satu muka surat. Tamam. So kita akan tulis itu nanti. Kemudian mujarabat banyaklah. Kalau buat macam ni, baca doa ni apa dia dapat? Buat ni doa ni macam ni dapat. Buat macam ni dapat ni. Ni saya baru baca jilid kedua. Satu selai buka, tengok satu-satu. Jumpa fawaid tulis. Dan satu fawaid yang saya cari lama dah antaranya, sebab apa, kenapa ahli syurga bila mula masuk dalam syurga dia akan makan apa ni, jantung ikan apa ni, kabid ataupun hati ikan paus. Kenapa? Ada sebab dia. Dan kenapa dalam hadis bila mana disebut apa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Sa'id bin Jubair, ada satu riwayat disebutkan cerita bahawa Hajjaj Yusuf As-Saqafi ditemui setelah dia mati dalam mimpi. Ada seorang wali ni mimpi dia dan kemudian tanya kepada dia, apa yang Allah Ta'ala jadikan ataupun lakukan kepada kamu dalam kubur? Kata dia, setiap orang yang saya bunuh, saya akan disiksa dengan pembunuhan tersebut. Setiap orang. Kecuali dengan pembunuhan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair saya dibalas dengan pembunuhannya 70 kali pembunuhan. Seorang dia sama dengan 70 kali. Tapi dengan pembunuhan lain, dia bunuh katanya lebih daripada 100,000 orang. Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Dan dia kata dengan Sa'id bin Jubair yang paling teruk kali.
Seorang dia sama dengan 70 orang. Jadi heran. Maka orang pun tanya. Dan Imam Ad-Damiri nukilkan, dan dia sebut itu pandangan, kenapa Sa'id bin Jubair, pembunuhan dia seorang dibalas dengan 70, tapi kenapa pembunuhan orang lain dibalas dengan 1? Sedangkan antara yang dibunuh oleh Yazid Yusuf As-Saqafi adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi adakah lebih rendah daripada Sayyidina Sa'id bin Jubair? Dia tabi'in. Sa'id bin Jubair tabi'in. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair adalah sahabat Nabi. Jadi kenapa jawapannya, kata Imam Damiri, kerana pembunuhan Sayyidina Abdullah bin Zubair, pada ketika dia dibunuh masih lagi ada yang afdal daripada beliau. Antaranya Sayyidina Abdullah bin Umar. Ternyata ada para sahabat Nabi yang agung pada waktu tersebut, para sahabat yang mulia masih wujud lagi pada waktu itu. Tetapi pembunuhan Sayyidina Sa'id bin Jubair, terbunuh Sayyidina Sa'id bin Jubair maksudnya telah terbunuh seorang yang paling alim dalam muka bumi pada waktu tersebut. Menyebabkan orang tidak boleh mengaji lagi dengan dia. Jadi itu menyebabkan dia disiksa. Sayyidina Hasan Al-Basri ada pada waktu itu. Sayyidina Hasan Al-Basri kata apa? Hari ini telah wafat Sa'id bin Jubair. Matinya beliau, maka telah hilanglah harapan ataupun pegangan daripada umat timur dan barat untuk mengambil ilmu daripada beliau. Jadi kerana terputus ilmu daripada beliau yang paling alim pada waktu itu, menyebabkan dia disiksa dengan teruk. Tapi ketika wafatnya ada sebahagian sahabat, mana masih lagi wujud sahabat yang lebih aula daripada itu, yang lebih afdal pada waktu tersebut dengan keilmuan dan seumpamanya. Tamam. Itu sebab banyak fawaid masya-Allah dalam Hayat Haywan Kubra kalau baca. Bukan hanya cerita bab binatang saja dalam tu. Cerita semua. Semua benda dalam tu, ensiklopedia, semua benda ada. Cuma nak kena susun balik. Nah, kerana dalam tu terlalu banyak sangat fawaid sampai orang panggil apa? Orang duk ingat kitab tu kitab ensiklopedia haiwan. Cerita bab hukum hakam makan haiwan apa dia. Kemudian cerita berkenaan dengan takbir mimpi apa dia kalau mimpi jumpa binatang ni. Ataupun kalau kata amsal daripada Arab. Kitab tu boleh keluar banyak buah kitab. Kitab masal saja. Amsal Arab. Dalam yang Arab gunakan pada binatang. Boleh guna untuk bahasa, lurah. Boleh guna untuk sejarah. Boleh guna juga untuk kitab-kitab mujarrabat ataupun tajribah para ulama dengan doa-doa yang diajar. Doa ni kalau dibaca macam ni, nak mudahkan beranak budak macam ni. Nak bagi orang ni hilang sakit kepala macam ni. Tak payah duk cerita lah kata suruh makan Panadol, tak payah lah. Ada orang makan Panadol tak hilang pun sakit kepala pun. Sebab yang menghilang sakit kepala bukan Panadol tu Allah Ta'ala. Dalam tu dia ajak ayat Quran, ada sebutan dan semua. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki, dia akan keluar kitab fawaid insyaAllah. Baik, kemudian kata Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, talabul jannati bila amalin zambun minaz zunub. Kata Imam, menuntut syurga itu tanpa amal adalah dosa daripada dosa-dosa. Ini salah satu daripada dosa-dosa. Menuntut jannah, talabul jannati bila amalin, tanpa amal, itu adalah salah satu daripada dosa-dosa. Tamam? Karena apa? Karena meninggalkan amal adalah termasuk dosa. Jadi talabuz jannati bila amal, maksudnya tarkul amal hadza zamb. Tarkul amal itu sendiri adalah zamb. Jadi kerana itu dikira dosa. Baik. Wa qala, dan kata Imam Hasanul Basri lagi, apa kata beliau? Alamul haqiqah. Kalau dalam cetakan Darul Minhaj sudah alamul haqiqah. Dalam sebahagian nuskhah dibaca juga dengan ilmul haqiqah. Boleh baca dua-dua. Kalau di bawah dalam cetakan Darul Minhaj itu baca apa tu? Alamatu, dia syarah tu. Kalau alamul haqiqah dengan makna alamatul haqiqah. Ini alamat kepada kebenaran tu apa dia? Tarkul mulahadhatil amal. Ini alamatul haqiqah, tanda kepada orang tadi mencapai ilmu hakikat. Ilmu hakikat tadi apa dia? Tarkul mulahadhatil amal, meninggalkan melihat pada amal. La tarkul amal, bukan meninggalkan amal. Dan amal dilakukan, tapi bukan melihat pada amal. Hal itu Nabi solat sampai bengkak kaki Nabi dan sampai pecah kaki Nabi SAW. Bila ditanya, kenapa kamu buat macam ni ya Rasulullah? Bukankah kamu dah dijanjikan syurga? Jadi seolah para sahabat yang bertanya tadi menganggap bahawa dengan amal yang dilakukan oleh Nabi tadi untuk masuk syurga. Tak.
Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi maknanya apa dia? Karena Nabi mulahadzatu al-amal, mulahadzatu ar-rabb. Nabi melihat kepada nikmat yang Allah Taala berikan. Kan tak? Minta maaf. Nabi melihat kepada Rabbun Ni'mah, Tuhan pemberi nikmat, bukan melihat kepada nikmat yang diberikan tadi. Jadi maksudnya nikmat yang Allah Taala beri kepada Nabi apa dia? Nabi dah dijanjikan syurga. Itu nikmat paling agung. Dan kemudian nikmat apa lagi yang diberi oleh Allah kepada Nabi? Dengan menjadi Nabi, menjadi Rasul, menjadi kekasih Allah, menjadi itu, ini dan seumpamanya. Itu disebut dalam Quran, Inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar dengan wazan fa'al. Fa'al dengan maksud mubalaghah. Maksudnya kami berikan kepada kamu dengan banyak kebaikan. Al-kautsar dengan makna itu bukan al-kautsar dengan makna telaga Kausar saja. Telaga Kausar adalah salah satu daripada nikmat Al-Kautsar tadi. Salah satu nikmat Kausar tu apa dia? Telaga Kausar. Karena Kausar dengan wazan fa'al, iaitu dengan makna mubalaghah, iaitu semua kebaikan diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutlah apa saja kebaikan, semuanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutlah apa saja kesempurnaan, semuanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maksud alamul haqiqah. Ini alamatul haqiqah. Jadi seorang ini kalau mencapai kepada haqiqah, maka dia akan meninggalkan melihat amal, bukan meninggalkan amal. Dan buktinya Nabi menunjukkan perkara tersebut. Nabi tidak sekali-kali meninggalkan amal. Nah, jadi salah pada orang yang dia mengaku mencapai ilmu haqiqah, kemudian dia meninggalkan amal. Dan saya tak perlu semayang, kalau lagi mana saya tidak hadir hati, maka saya tidak semayang. Ni orang bodoh orang panggil. Nah, bila kamu nak hadir hati kalau kamu tak semayang? Semayang dulu. Yang dituntut untuk solat, bukan dituntut kamu hudur hati. Kamu dituntut untuk solat. Aqimis salah. Nah, dirikan solat dulu. Maka yang hadirkan hati kamu, dia Allah yang akan bagi kepada kamu. Jangan kamu tak sembah Allah, kemudian kamu nak hadir hati. Ini bodoh orang panggil. Ini mutamannin dipanggil. Nah, mutamannin. Ini orang panggil orang yang bodoh dan tidak ada guru. Namanya tak ada guru ni, syaitan akan jadi guru dia. Itu hati-hati dengan orang yang macam ni. Tamam. Dan kemudian dalam sebahagian riwayat lagi sebut ilmul haqiqi. Ilmul haqiqati. Apa makna ilmul haqiqati? Ay al-ilmul haqiqi. Maksudnya ilmul haqiqati dengan makna idafatul sifah ila al-mawsuf. Idafatul sifah ila al-mawsuf. Jadi hakikatnya baca mana? Al-ilmul haqiqi. Betul? Idafatul sifah ila al-mawsuf. Dia asalnya yang tu. Ini al-ilmul haqiqi. Ini ilmu haqiqi. Ilmu yang benar itu apa dia? Tu kalau terjemahan yang kedua. Kalau bukan baca dengan alamul haqiqah, dibaca dengan ilmul haqiqah. Boleh baca dua-dua. Tamam. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu adalah orang yang, kata Nabi, yani al-kayyis maksudnya sahibul aql, orang yang bijak, man dana nafsahu, yani man yaj'al nafsahu min ad-dana'ah, maksudnya yani menjadikan dirinya nafsahu haqiran, menjadi rendah, ini merendahkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah dia mati. Maksudnya mesti beramal. Pertama rendah diri, yang kedua rendah diri ini rendah jiwanya, yang kedua amila lima ba'dal maut, beramal. Wal ahmaqu, dan ahmaq, orang yang paling bodoh siapa? Man atba'a nafsahu hawaha, yang mengikuti nafsunya. Atba'a nafsahu hawaha, maksudnya jiwanya mengikuti nafsu hawanya. Wa tamanna 'ala Allahi, dan kemudian dia berharap kepada Allah Ta'ala. Dalam riwayat sebut al-maghfirah, mengharapkan pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu dalam Awariful Ma'arif disebut oleh al-Imam Asy-Syahrawardi. Dia kata apa? An-nufus majbulatun ala su'il adab. Nufus ni, jiwa manusia ni sebenarnya telah tabiat dia adalah su'ul adab. Kan kita sebut dah nafsu, itu kan dia cerita. Nafsu ketika dijadikan oleh Allah, Allah Ta'ala tanya, man ana? Lepas tu dia tanya balik, man ana tu? Ana man? Tanya pula ke Allah Ta'ala. Hei, sakan nafsu. Maka Allah Ta'ala buat apa kat dia? Allah Ta'ala masukkan dalam neraka 1000 tahun. Lepas 1000 tahun keluar, Ta'ala tanya, man ana?
Ana man? Dia tanya. Ana tu siapa? Ana tu. Oh, kemah dia. Masuk dalam neraka sejuk. Nah, dalam neraka sejuk. Kemudian keluar yang ketiga, tanya, man ana? Ha. Tanya, ana man? Masuk kat mana, Hafiz? Lepas tu? Hilang dari radar. Ingat Hafiz? Masuk di mana? Kat ketiga jadi apa? Hilang. Dari radar hilang. Masuk kat mana, Sabuddin? Berlapar 1000 tahun. Ha. Tak pernah dengar habis? Pernah dengar? Pernah tulis? Pernah tulis? Tunjuk kat Ustaz tulisan tu kat mana? Tunjuk kat Ustaz lagi. Kat mana yang tertulis tu? Tertulis kat mana? Ha? Mai nak tunjuk. Mai nak tengok. Tak ada jaga. Ada? Akid ada? Tak, ente sebut tadi, ente kata ente tulis. Tak apa, kata lama-lama pun tak apa. Mai nak tengok. Ada kata tak? Baik. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Habis dah Quran. Berapa juzuk ni? Berapa juzuk ni? Ini ujian ni. Ujian nak khatam Quran. Saya kena sabarlah. Itu. Wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-maghfirah. Jadi yang ketiga dimasukkan dalam mana? Dalam apa ni, diberikan dia lapar. Puasa selama 1000 tahun. Lepas tu keluarkan balik, tanya, man ana? Barulah dia mengaku, kamu adalah Tuhan. Nah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Jadi di situ dipahami bahawa nafsu tidak akan tunduk dengan apa pun melainkan dengan lapar. Dengan lapar baru dia akan tahan. Ya. Tapi ketika lapar, kemudian sekali buka, hilang lapar tadi ni dan jadi syaitan balik, maka waktu tu tak ada apa. Dia jadi macam tak ada faedah apa. Jadi an-nufus majbulatun ala su'il adab wal 'abdu ma'murun bihifzil adab. Nafsu memang tugas dia dijadikan untuk su'ul adab. Memang dia dijadikan macam tu. Dia ada buruk adab nafsu ni. Dan hamba pula dituntut untuk hifzil adab. Tamam? Dan disebut lagi, wan nafsu yajri bi tiba'iha fi midani al-mukhalafah. Fi maidanil mukhalafah. Nafsu memang tugas dia ataupun sifat dia, tabiat dia suka kepada tempat yang berjalan ke tempat yang bercanggah dengan apa yang diarahkan. Wal 'abdu yariduha bijiddin ila husnil mutalabah. Manakala hamba pula dituntut kepadanya untuk bersungguh-sungguh mendapatkan apa yang dituntut daripada Allah. Faman a'rada 'anil jahdi faqad atlaqa 'ananan nafsi. Siapa yang a'rada 'anil jahdi, sesiapa yang berpaling daripada bersungguh-sungguh ataupun bermujahadah, maka dia telah melepaskan ikatan nafsu dia. Maksudnya dia nak buat apa? Dia nak ikut nafsu. Wa ghafala 'an ri'ayah, dan dia akan lalai daripada mendapatkan perhatian. Tamam? Jadi sebab tu kita kena melawan dengan perkara tersebut. Nak lawan tu yang susah sekali tu. Itu yang paling berat dan paling sukar. Tamam. InsyaAllah esok kita akan baca An-Nasihatu Sadisah. Kalau dalam kitab ni lah, Nasihatu Sadisah. Ayuhal walad kam min layalin ahyaitaha bitakraril ilmi wa mutala'atil kutub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.